Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan rumusan perbahasan ulumul Quran pilihan tajuk 11. InsyaAllah. Nama saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri, nombor metrik 060308. InsyaAllah yang pertama, Al-Qissatu fil Quran Hakikah la khayalun, yang bermaksud kisah-kisah di dalam Al-Quran bukan suatu khayalan. Untuk isi yang pertama, seorang Muslim yang benar adalah yang mengimani bahawa Al-Quran itu kalamullah. Ia suci daripada pengungkapan kisah khayalan ataupun fantasi yang tidak mengambil berat tentang realiti sebaliknya. Kisah-kisah Al-Quran ini semuanya mengandungi realiti sejarah yang dilukiskan dengan indah dan menarik. Itu isi yang kedua. Penulis telah mempelajari seni-seni kisah dalam sastera, lalu mendapatkan bahawa di antara unsur pentingnya ialah khayalan yang tumbuh daripada satu imajinasi. Semakin tinggi unsur khayalannya, maka kisah itu semakin menarik, memikat jiwa dan menyeronokkan untuk dibaca. Kemudian, ia membuat satu analogi antara kisah Al-Quran dengan kisah sejarah tersebut. Isi yang ketiga, Al-Quran tidaklah sedemikian. Ia diturunkan daripada sisi yang Maha Esa, yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Segala berita-berita yang terdapat di dalamnya sesuai dengan realiti yang berlaku. Jika orang-orang yang mulia di kalangan masyarakat tidak suka berkata dusta dan menganggapnya sebagai perbuatan yang buruk yang dapat merendahkan maruah manusia, maka bagaimana lagi seseorang yang berakal akan mengatakan bahawa kalam yang maha mulia, yakni Al-Quran dan maha agung itu dusta semata-mata. Hal ini bertepatan dengan surah Al-Kahfi ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu nakussu 'alaika nabba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-13, yakni yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah dan petunjuk. Jadi insya-Allah sekian daripada saya untuk surah Al-Kahfi ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Haziq bin Ahmad Aiman. Nombor metrik saya 061766. Baiklah, sekarang saya akan sambung perbentangan bagi kumpulan saya, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ندعهن يأتينك سعيا فاعلم أن الله عزيز حكيم. Terjemahannya adalah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Allah berfirman, adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku? Nabi Ibrahim menjawab, bahkan aku percaya dan yakin. Akan tetapi aku memohon yang demikian, ialah supaya tenteram hatiku yang amat ingin menyaksikannya. Allah berfirman, jika demikian, ambillah 4 ekor burung, kemudian kumpulkanlah olehmu dan cicanglah semuanya. Setelah itu, letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung-burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kita tengok kepada slide ini,
iaitu hadza al-amsal fil Quran al-amsal al-kamilah. Ini adalah contoh pada Al-Quran, iaitu contoh al-kamilah. Dan ma fi makna qauluhum, dan apa pada makna itu laisal khabar kal mu'aniyah, iaitu khabar yang didengar itu berbeza dengan menyaksikannya, seperti firman Allah, iaitu qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan membahaskan tentang jadal dalam Al-Quran berdasarkan surah Al-Qiyamah ayat 36 hingga 40. Maksud jadal adalah berdebat atau bertukar fikiran dengan cara berlumba untuk mengalahkan lawan. Jenis jadal dalam ayat ini untuk membantah pendapat para penentang serta mematahkan hujah mereka menggunakan hujah yang berhubung kait dengan asal kejadian manusia dan juga hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 36, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dalam bentuk pertanyaan. Apakah manusia menyangka bahawa dia dibiarkan di dunia, tidak diberikan perintah, larangan, tidak dicegah dan tidak dihisap dan tidak dihukum kerana amalnya di akhirat kelak? Seterusnya pada ayat 37 hingga 39, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang asal mula kejadian manusia adalah daripada setitis air mani yang lemah yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian sepotong daging, kemudian dibentuk dan ditiupkan roh ke dalamnya, lalu menjadi makhluk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan manusia ini berpasang-pasangan daripada kalangan lelaki dan perempuan. Ayat ini mengingatkan manusia bagaimana air mani itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi daging yang dengannya manusia diciptakan dengan sempurna melalui proses kehamilan. Ini merupakan perkara yang mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia, kemudian mematikan mereka dan menghidupkannya kembali. Pada ayat terakhir dalam surah ini merupakan jawapan daripada semua pertanyaan ayat di atas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 40 yang menjelaskan bahawa bukankah Allah yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang yang telah mati. Maksud pernyataan ini adalah apakah zat yang menciptakan makhluk yang sempurna dari setetes air mani itu tidak mampu mengembalikan orang yang sudah mati? Justeru yang demikian itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arif Syamsuddin bin Syaharuddin 061749. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan yakni kisah fil Quran haqiqah la khiyal, yang bermaksud kisah-kisah dalam Al-Quran dan yakni bukan kisah-kisah khayalan. Dalam surah Al-Hajj pada ayat 62, pada surah Al-Hajj ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demikianlah kebesaran Allah, kerana Allah dialah yakni Tuhan yang hak, dan apa yang mereka seru selain dia itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Tafsir ringkas mengenai ayat 62 ini iaitu Allah memperlihatkan kekuasaannya, memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, kerana Allah dialah Tuhan yang berhak, sehingga hanya dia yang berhak disembah. Dan sungguh apa yang mereka seru selain dia yang dianggap Tuhan dan disembah, itulah Tuhan dan persembahan yang batil, salah sesat dan jauh dari kebenarannya.
Dan sungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan semua Tuhan-Tuhan yang dianggap tinggi oleh manusia. Maha besar kekuasaannya atas segala sesuatu. Di dalam surah ini Allah telah memperlihatkan kita dengan kekuasaan-kekuasaan ini, iaitu terjadinya cerita-cerita sejarah yang benar mengenai kisah-kisah yang terdahulu di dalam Al-Quran. Sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan juga Al-Quran, hendaklah mempercayai kisah-kisah yang telah Allah turunkan dalam surah di dalam Al-Quran untuk kita menjadikan sebagai ikhtibar dan juga untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wafiq bin Saiful Fazad, nombor metrik 059450. Saya memilih untuk menjelaskan ayat 15 surah At-Takwir yang di mana ianya berkaitan dengan tajuk Al-Qasam fil Quran. Terdapat 3 bahagian qasam, iaitu Al-Fa'lul Ladhi. Yang pertama Al-Fa'lul Ladhi ya'tadi bil ba', yang kedua Muqsam bih, yang ketiga Muqsam alaih. Pada hari ini saya akan menerangkan Muqsam bih. Definisi Muqsam bih ialah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan dirinya yang suci yang diterangkan dengan sifat-sifatnya atau ayat-ayatnya yang mengharuskan dirinya, dan sumpahnya dengan sebahagian makhluknya adalah bukti bahawa dia adalah salah satu tanda-tanda kebesarannya. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri dalam Al-Quran pada 7 tempat, dan salah satunya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bil khunnas. Surah At-Takwir ayat 15. Yang bermaksud, maka aku bersumpah dengan bintang-bintang. Allah boleh bersumpah dengan apa sahaja yang dia kehendaki. Adapun bersumpah dengan selain Allah adalah salah satu bentuk syirik. Daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Tetapi Allah bersumpah dengan makhluknya kerana mereka menunjukkan penciptanya, dan dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan untuk menunjukkan keutamaan dan manfaat kepada manusia untuk dipertimbangkan. Diriwayatkan oleh Ibn Hatim, Hasan berkata, Allah bersumpah dengan apa yang dia kehendaki dari ciptaannya, dan tidak ada yang boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Tafsir ayat daripada tafsir kitab Tafsir Ibnu Kathir. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan bintang-bintang yang bergerak perlahan, keadaan ketika berjalan dan dengan keadaannya. Boleh juga maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan semua bintang yang berjalan dan lainnya. Khunnas bermaksud bintang-bintang yang menghilang di siang hari dan kelihatan di malam hari. Sedikit info, surah At-Takwir ialah surah ke-81 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong dalam surah Makkiyah, terdiri daripada 29 ayat. Dinamakan At-Takwir yang bererti penggulungan, yakni kiamat, dari kata dasar kata kuwirat yang terdapat pada ayat pertama dalam surah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.